Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. First of all, let's begin our class with kita Al-Fatihah learning prayer. Alright, so welcome back to our lesson. And we have a live update from Ashikin telling us that Shah Alam is currently raining right now. And the same goes to Jengka at College Meteorology sekarang pun sama juga. And I'm pretty sure most of the places in Malaysia currently having a wet weather lah. Okay, ada yang lebat, ada yang tak lebat. And on top of that, today is Monday. We just had our weekend breaks. And then on top of that as well, this is your second class of the day. So again, as usual, the mood should be really, I would say really lembab, slow, lembab ada, like chill, right? So I want to use my chill voice. So if you cannot listen to me, if you have any problem with my audio, let me know. I've tried several things to make sure the microphone works well. But please let me know if my suara sekat-sekat. Alright, so without further ado, I'm just gonna start with what we're gonna do is number one, I'm going to let's do a recap on what we have learned since our first week, and then we're going to look at project planning a little bit because that is a part of your lecture. Just a little bit because I know most of us already covered project planning. Okay, especially macam kelas E1, EA2 memang saya tahulah. But EA3 I think they are much faster lah. Because Sir Rusairi punya style memang dia laju. Dia akan habiskan cepat supaya boleh buat latihan. Lagi cepat. Alright. So alright, just want to remind you. And then after that kita akan masuk dekat QC. Okay, but today is very ringan, very light punya topik. So I'm recording this as well because you can just like do some revision later on. Alright, so just want to recap, remind you that we have several components in your assessment. I mean to get you to your PNGS lah for civil engineering ni. So which is we ada UPS 1, UPS 2, UPS 3, 20 mark, and we have done UPS 1. Okay, and it says here the weightage is 20. So there are two mazhab. There ada dua kaedah. But I'm not sure which one. But supposedly, macam saya kata lah, UPS 1 lagi banyak lagi ringan pemberat dia. Maknanya dia punya contribution dia tak ambil 20, dia bukan bahagi 3 ni. Okay, bukan dia tambah semua bagi 3, not average. Kita akan ambil yang banyak dekat UPS 2 dengan UPS 2 paling banyak. UPS 3 yang kedua banyak, yang paling sikit UPS 1 dari segi pemberat. But I'm not sure kalau kita decide nak senang kita ambil average, I don't know. Itu rezeki masing-masing lah. So let's not too focus on that because we want to really make sure that we understand everything. We can apply all the knowledge that we have gathered in our assessment. Masa kita awak dinilai tu, awak boleh amal, awak boleh gunakan knowledge yang saya dah ajar. Right? And then as usual lah, the topic covered is 1 and 2 for UPS 1 with under CLO 1. 3 and 4 UPS 2, CLO 1, 5 and 6. So the closest one to your dates is chapter 3 and 4. Okay, by the time kita masuk chapter 4, dah habis chapter 4, kita akan ada UPS 2 lah. Right? So I hope by this time you are more prepared. Okay, you can just reflect on UPS 1. How did you do? Do you think that's enough? Do you think that's good enough? Or you think you need some more improvement? Do you think that is it alright if you want to start late? Maknanya elak-elak dulu, jujur kan baru belajar. Or do you think that it's much more better if you start earlier because ni melibatkan memorization, reading, so it takes time. Kalau macam calculation, kita boleh tengok example, tengok YouTube, but bila pemahaman pembacaan, dia panggil comprehension punya topik, bacaan kena faham, kena hafal, so it takes time. Okay, saya tak jumpa lagi lah orang, I'm sure there are some people yang memang cepat hafal, tapi takat saya ajar ni memang kebanyakannya 95% students memang mencabar sikit untuk menghafal. So that's why you might want to think back
Is it alright you leave everything at the end? By the end apa dah dekat-dekat UPS baru nak study, ataupun you should start as soon as possible. Alright, and then we're gonna have PSPM and practical test. Alright, so actually this week you are going to have practical test supposedly. Tapi kita dah anjakkan ke hadapan. Sebab if you still remember last our first week start hari Rabu, Khamis, Jumaat kan. So kita pun baru start masa tu. That is our first class. So saya akan bawa kepada, kalau saya lah kelas saya. I'm not sure about Sir Syari's class. Your Osmo kelas saya lah, benda lah saya ni. Okay, Monday Blues. Alright. AA3 pun sama dengan practical saya. So practical test supposedly start this week. Tapi saya akan bawa kepada next week. Okay, this week kita akan buat revision untuk overall lah. Okay. Dan tapi this week saya akan minta awak hantar sekali lagi mana-mana task yang saya akan minta nanti untuk saya buat assessment penilaian untuk markah 5%. Okay. Practical test nanti 10% je. Okay, so for your information, untuk mungkin awak nak practice, untuk practical test ni ada 2 pecahan. Okay, practical test ni ada 2 pecahan. Saya tak jumpa lah notate. Okay, practical test ni. Wait. Test this one. Okay, ada 2 pecahan iaitu assignment. Basically task yang awak dah buat dulu lah. Dengan practical test. Okay. Practical test maksudnya awak akan diuji lah. Kena siapkan dalam masa tempoh tertentu, saya akan bagi dan awak kena hantar. Okay, by within that duration on next week. Okay, for information, I'm not sure I've told you before or not. Tapi untuk assignment saya hanya akan tengok soalan isometric. Nanti saya akan bagi tahu which task yang saya nak untuk assignment isometric. So hantar je lah, saya akan ambil lah task mana yang senang-senang lah kot. Okay. Right, and then maknanya apa yang ada dalam lab awak tu saya akan minta awak hantar dan saya akan semak satu je. So itu akan carry untuk 5%. And then another 10% come from your practical test. So practical test kita akan buat next week on orthography. So you can prepare yourself lah to make sure construction line or alert tentang construction line, alert tentang apa. Okay, tapi dia punya tak silap saya dia hanya third projection angle lah. Okay, the third angle of projection, sorry. Okay, alright, so yang lain tu saya akan bincang kemudian. Untuk this semester awak akan ada assignment nanti saya akan bagi, iaitu awak kena guna AutoCAD untuk create 3D. Okay, tapi kita boleh guna benda lain selain pada AutoCAD. Ada je yang online punya. Kalau siapa tak ada AutoCAD, dia boleh guna. Okay, please remind me again about the AutoCAD. Saya pun lupa nak tengok slide. Patutnya kita dah akan start lah. Lagi seminggu 2 ni kita akan start AutoCAD. Okay, so that's all regarding to remind you about your assessment. Okay, alright, so until now saya akan skip terus practical. Saya nak go pada lecture terus. So tengok belah sini lecture. So this part here. Alright, so kita recap sikit. So in chapter 1 kita ada 4 subtopic, if you still remember, iaitu 1.1 dengan 1.2, 1.3 and 1.4. But the things that it covered for your CLO1 is actually 1.1 and 1.2 only. Okay, 1.4 dah masuk ke? 1.4 tak ada katanya. Okay, tapi kita belajar. So if you still remember 1.1, we're talking about definition of engineering and then the importance of engineering in daily life. Okay, class for PSPM boleh masuk CLO1, CLO2. Okay, so that is the thing lah. Tapi tak banyak soalan CLO1. Macam kalau 100% markah dia mungkin dalam 15% saja. 15 markah je yang CLO1. So again lah, CLO1 ni bagi saya untuk bantu awak dari segi markah sebenarnya soalan senang. Tapi CLO2 tu memang banyak, mostly CLO2. So for your revision, please pay more attention on CLO2 lah, which is the one that you learn in your tutorial, learning outcomes. Okay, and then within the engineering profession, chapter 1.1 ni kita belajar juga tentang, ini ramai yang lupa ni, iaitu professional bodies. Okay, di sinilah kita belajar tentang BEM, IEM, and then kita ada IEEE, IMAC-E and so on. So those things awak kena tahulah. Okay, MBOT. Okay, kita ada satu lagi yang baru tu, innovation, saya tengok center of
STEM Center. Kita tengok lah apa dah. My center, my set. Mindset. Thank you. Alright. Then 1.2 kita tengok types of engineering. PSPM ada berapa paper? Satu paper je. Okay, one paper only. Yeah, one paper only. Sebab actually, okay, right. Let me like clarify to you. Okay. Okay, dulu dan PSPM memang ada dua paper, paper 1, paper 2. Tapi paper 1 ni paper 1 ni bukan tak ada. Bukan kita masukkan tak ada. Paper 1 bukan tak ada, ada. Kat mana? Inilah sebenarnya paper 1. Okay, tapi kita nak bantu pelajar, kita buat dalam bentuk pecahan topik. Tak apalah, tak payah ingat semua sekali. Semua awak kena ready lah setiap kali habis topik. Awak kena cepat-cepat ready lah. So make sure you always following the lesson. Bukannya last minute, tak boleh. Sebab UPS 1, UPS 2, UPS 3 ni akan membuatkan kita tak boleh belajar last minute. This is a advantage lah. Di samping dia bantu awak untuk score. So UPS 1, UPS 2, UPS 3 is actually a written exam. Meaning that sepatutnya, I'm not sure EA3 macam mana seri adjust dengan awak. Tapi I'm not sure lah. Macam saya tahu seri biasanya dia akan strict. Iaitu tak ada apa. There is no receipt. Kalau UPS awak dapat teruklah dapat result awak untuk UPS. That is my style as well. Sebab bagi saya inilah peraturan dia. Peraturan dia ialah you all kena UPS 1 ni dia tak ada macam repeat nak saya punya score rendah lah, saya nak buat semula boleh tak? Ulang semula boleh tak? There is no such thing. That's why I'm telling you UPS 1, UPS 2, UPS 2 buat yang terbaik. Okay. So sebenarnya sebelum ni saya bagi peluang untuk pelajar receipt. Pelajar yang dapat markah yang saya rasa macam kurang sangat, saya akan bagi peluang untuk receipt. Tapi starting your batch, okay, saya dapat feedback daripada pelajar-pelajar lepas. Dia kata dia tak katalah saya salah, tapi dia kata secara universiti tak bagi peluang tu untuk diorang receipt ke repeat ke kalau gagal. Quiz ke test ke macam ni lah. Yang kecil-kecil macam ni. So bila saya fikir balik, kalau saya dah latih awak, so benda receipt, saya bagi peluang awak, ada peluang kedua, peluang ketiga, peluang keempat. When you go to your university level, jangan terkejut kenapa orang kutuk program matrikulasi. Sebab pelajar dia biasa disuap. So this the thing yang saya zaman saya pun macam ni juga, tapi tak adalah receipt, tapi disuap-suap tak macam ni ada juga. Biasa saya masuk universiti memang saya kacau. First year saya hancur. First year saya second year terus hancur, second lower. Almost fail. In fact ada satu paper saya fail. Tapi saya boleh receipt lah. Itu receipt lain. Itu bukan receipt macam bagi peluang. Itu receipt tapi dia bagi markah pass je. Walaupun kita dapat skor 100%, dia bagi markah 40% je. Dekat 40% saja. So for my class, again, untuk A1, A2, A3 all together lah. My advice is please, okay, give your best for UPS 1, UPS 2, UPS 3. Anggap ni lah you punya paper 1. Memang inilah paper 1 awak. Cuma kita pecahkan untuk bantu pelajar. Okay, so bantuan telah diberikan, yang tinggal ialah awak untuk macam mana kan. Okay. Right, I hope that answer the question. Alright, 1.2 we look at the role and job functions between engineering technologies and scientists. Ada 3 je. Engineering technologies and scientists. Kalau masih ingat lagi. Okay, tapi this one is CLO 1. Yang masuk CLO, yang punya CLO tu dalam topik ni iaitu explain the engineering discipline. Discipline, civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering, and then sub-discipline dia apa? Okay, bridge engineer, structure engineer, mechatronic engineer, aerospace engineer, okay, robotic engineer, software engineer, and so on. Alright, so itu yang perkara-perkara yang awak tengok lah. Okay, ada lagi agriculture engineer. And then 1.3, 1.4, 1.3 we look on engineering education. And we know that we have BEng and we have BEng Tech. And then kita tengok juga ini lah accredited program lah, BEng dengan BEng Tech dekat Malaysia ni. And then second part kita tengok various prospect of engineers. Kalau you still ingat, ada consultant engineer, ada practicing engineer, ada researcher, ada academician ataupun lecturer, teacher, and then there's another one is construction engineer. Okay, contract engineer. Okay, so kena tengok balik lah apa role dia. You should be able to distinguish. Maknanya kalau soalan biasa akan minta awak bezakan. And if you still remember my advice, kalau nak jawab soalan distinguish ni, compare ke, distinguish ke, differentiate ke, gunakan table. Tak apa, ni kita tengok kaedah. Kalau tak sure boleh bincang semula kaedah nak menjawab macam mana. Okay, so road to professional engineer 1.4, ini tentang graduate engineer. Mula-mula kita tengok graduate engineer. Okay, and then kita tengok dekat
Okay, kita tengok dekat how to register. Saya memang tanya arkitek ni ambil degree apa? Arkitek lah. Dia tak ada BH type. Dia Bachelor of Architecture. BArch. BA ke BR? Saya tak tahu cara sebutan dia. Okay, itu untuk yang bertanya lah. Syawal tanya saya tentang arkitek ni. Okay. Right. So, and then describe requirement lah untuk jadi graduate engineer. Requirement dengan prosedur. Masih ingat lagi ke? Tapi yang paling penting, aku kena ingat dalam ni ada EAC. Engineering Accreditation Council. Okay, and then kita masuk dekat benefit jadi PE. Benefit and responsibility of PE. Okay. And then finally, how to get the road to PE. Ada beberapa, kalau you still ingat, saya ada bagi soalan case-case tertentu. Iaitu case yang mana kalau awak ada accredited degree, tak ada masalah. Engineering degree, tak ada masalah. Kalau awak tak ada accredited, awak kena top up dengan master. Okay, that is another thing yang saya sebut. I'm telling you about, I've told you about ni apa nama engineering technologies. Okay, dalam BM you can register as engineering technologies. So ada dua. Awak boleh register sebagai graduate engineer ataupun engineering technologies. Okay, tapi engineering technologies tak boleh apply kepada jadi PE. Dia mesti jadi graduate engineer dulu. So macam mana dia kena top up juga master ataupun buat engineering degree BH. Tapi kenapa nak daftar sebagai graduate then what's the point daftar sebagai engineering technologies? Daftar engineering technologies sebab bagi dia peluang untuk praktis sebagai engineering technologies. Kalau tak boleh daftar, tak boleh nak praktis. Okay. Alright, so 2.0 paling senang. Tak adalah senang, tapi dia hanya 3 saja subtopik dia. 2.1, 2.2 and 2.3. 2.1 kat sini define ethics in engineering saja. So what is the definition of ethics in engineering? So aku tengok balik. Ada penerangan-penerangan dia. And then 2.2 we look at two things, iaitu 5 tenets of code of ethics. Satu lagi do's and don'ts by BM. Dia tak dalam ni. Ni discuss code of professional conduct in engineering. Ni code of professional conduct, ini 5 tenets of code of ethics. Benda yang sama tapi yang ni by BM. This one is by BM. Alright, and then lastly 2.3 you tengok definition of sustainability. Kemudian explain sustainability based on Brundtland Commission. If you still remember, one method I help you to remember how to explain sustainability is to ingat orang belakang. Okay, so ingat orang belakang tu, that is the keyword lah. So macam mana nak penerangan dia, kau kena tengok lah ayat wording macam mana yang sesuai. Alright, and then kita lagi 2.3 ni banyak sikit. Types of sustainable development. Kita ada economical sustainability, kita ada economic sustainability, kita ada human sustainability, kita ada environment sustainability, and then kita ada social sustainability. Okay, so biasanya awak akan ingat environment sustainability je lah, tapi actually there are more types. Okay, ada lagi 3 tambahan. So kena tahu bezaan, especially saya tengok pelajar selalu confuse between human dengan social. Sebab nampak macam sama, human social bukan manusia ke? So ada cerita dia. So you kena tengok balik, revisit balik. And describe the importance of sustainability. Ni simple je, kelebihan dia. And then discuss the integration of sustainability and sustainability. Ni. Ini dalam engineering. Ada greenhouse lah, ada roof. Inilah yang engineer guna. Guna tenaga wind turbine, wind energy, solar energy. Apa lagi yang sustainable yang dia combine dalam development, engineering development. So tengoklah, ada yang perancangan bangunan, municipal management, arrangement dan sebagainya. Okay, so boleh go back and visit. And last but not least, explain CXR of principle of sustainability. Yang ni ada 6 lah. Antaranya yang paling awak biasa dengar. Okay, dia starting dengan ni. Rating, fikir semula. Refuse, tolak kalau perlu. Kemudian recycle. Kemudian reuse. Kemudian repair. Ataupun lagi repurpose saya tengok. Bukan repurpose. Kita sebut 6 dah. Tapi awak check balik lah. Ada 6 kat situ kan. Alright, so that's all for your chapter 2. And kita dah masuk chapter 3. Starting last week. Last 2 weeks. Kita dah tengok leadership styles and qualities. Okay, kita ada 5 styles. 4 yang kita tengok secara simple. Simplified version. And then kita tengok Islamic leadership style untuk yang lebih detail lah. Okay, alright, so you should be able to distinguish between those.
You should be able to explain lah apa kalau soalan minta terangkan what is describe democratic leadership style. Okay. Kemudian qualities of good leadership ada 10. Okay, ada 10 leadership of good. Ni ada 2, ni satu ni leadership style. Ini quality of good leadership ada 10. So antaranya vision, okay, apa ni, have a good strategy. Okay, so banyak lagi lah, banyak communication lah sekali. So ada 10 kat situ. So you should be able to describe them. So kalau itu bagi saya, you really want to use your imagination how to help you remember all those. Mungkin awak boleh ingat kawan awak ke, ataupun cikgu awak ke, pensyarah awak ke, mak ayah awak ke yang ada perangai macam tu. Awak kaitkan, ini okay, yang satu vision ayah, contoh. So kenapa ayah? So awak kaitkan lah, ayah ni selalu tahu apa nak buat, dia nampak apa yang akan jadi pada anak-anak dia, dia dah ada plan. Contoh. Okay, so contohlah. Okay, risk taking. Aku ada kawan seorang ni saya ada kawan seorang ni memang sangat ambil risiko. So letak nama dia sebagai cara nak ingatkan awak. Okay, nak terangkan risk taking, ingat Mamat ni. Dia ni jenis berani. Tapi dia pandai ambil risiko pada waktu yang benar, pada waktu yang sepatutnya, pada waktu yang sesuai dan dalam keadaan yang sesuai. Macam tu. So itu bergantunglah pada awak untuk cara menghafal. Okay, so use your imagination. Kalau awak tak tahu cara nak hafal yang bagus, awak boleh Google lah. Google je sekarang ni, how to memorize effectively. Okay. Alright, so ini kita tengok project planning. Okay, today kita akan masuk project planning. Patutnya kat sini. Ni, kita patutnya last week. Okay, tapi saya lama kat sini sebab kita skip hari satu ni. Saya minta awak belajar sendiri je pun. Okay, tapi kita akan tengok juga yang ni hari ni. So, 3 ni lah. So, yang lain ni awak akan belajar dalam, awak dah belajar dah pun. Define Gantt chart. Importance of Gantt chart, describe 5W1H. Okay, untuk EA1, EA2 saya dah masuk sikit tentang QC tools ni. Kita dah masuk histogram, Pareto diagram, check sheet, cost effect diagram saya dah masuk dah. Okay, dia lagi 3 saja, iaitu inilah. Lagi 3 mana? 3 tak keluar pula. Dia tak tulis dalam, tak muat kot. Iaitu control chart, scatter diagram dengan flow chart. Okay, so kita akan tengok nantilah dalam tutorial. Okay, so kita balik pada today punya session. Is there any question class up until now? No, sir. Okay, if no, kita masuk sikit dekat project planning ni. So I'm pretty sure lah you dah buat pun tutorial, you dah tahu dah. So saya nak go secara ringkas saja. So you know lah, definition of project planning is about you arrange, you set in order several activities, okay, in order that, helping you to achieve your goal, your project goal. Okay, so maknanya awak influence, awak galakkan, awak bantu, manage kumpulan awak untuk menjalankan beberapa aktiviti bagi mencapai target awak. Itulah sebenarnya. Okay, mengikut kriteria yang awak nak setkan ni. So the important simple lah untuk elakkan, untuk to consider, to allow you achieve the goal and objective. Itu number one, paling confirm lah. Kenapa nak project, apa kepentingan project planning? Kenapa nak project planning? Mestilah sebab nak capai project goal and objective. Next, to be able to list the project deliverable. Deliverable maksudnya feasibility lah, feasibility maksudnya kebolehan dia untuk tercapai. Kadang-kadang kita anggap macam, I give you an example just recently. Yesterday ada pengumuman, ada perutusan daripada Menteri Pendidikan. Okay, I'm talking about our planning lah, about school opening. So do you think, bayangkan kalau tak ada project planning, dia tak bagi kita planning. Tak ada PPN 1, PPN 2, PPN 3, PPN 4, kita tak faham. Ada pula PKP, PKPD, ada pula pecahan. So, people macam kita ni yang ada kaitan, kita berkaitan lah. Macam awak mungkin lagi berkaitan, tapi macam siapa-siapa yang ada adik-beradik yang sekolah lagi sangat-sangat berkaitan. So, kalau tak ada project planning yang jelas, macam mana rakyat nak faham? So, sekarang dalam kes tu rakyat yang terkesan. Jadi, so if we don't have proper, so we cannot list the project deliverable, then team members tak familiar lah dengan apa benda yang dalam senarai tu. So that's why kita kena ada project planning. So to ensure that all the teams, all members yang involved tahu what are their part.
what roles they have to play. Okay. And then develop the project schedule. So nak buat schedule. Okay. Kemudian kita nak buat jangkaan, estimate time and cost. Okay. Ini sangat penting Untuk apa? Untuk kita prepare lah. Okay, bila nak start? Kalau ada 2 tahun projek dia. So kita tahulah bila nak start, bila nak mula. So kita boleh arrange. Time cost. Budget dia katakan 100 juta. So you have the time lah untuk prepare that money. Where are you going to get that money and so on. So that's why we need the estimation of time. So project planning give us estimation of time and cost. And we also know what are the resources that we need. So resources ni, saya tahu kebanyakan pelajar akan mula-mula nak bayangkan macam sumber alam. I mean pokok, kayu-kayan, you know, like fuel ataupun petroleum, apa lagi, bahan mineral. No. Resources more than that. Those are project resources as well. Tapi tak semua projek guna benda tu kan. Jadi apa sebenarnya resources ni? Resources ni ada 2 pecahan. Benda dan manusia. Maknanya manusia pun resources. Dipanggil human capital. Pernah dengar tak? Ataupun pernah dengar tak modal insan? Kenapa sebut modal insan? Modal tu kan untuk biasa kita sebut pasal duit. Nak buat bisnes kan ada modal. Yes. Sebab kita perlukan modal duit untuk menjalankan perniagaan. Tapi kita perlukan modal insan untuk menjayakan, untuk menjalankan perniagaan tersebut. Kalau kita ada modal insan yang bagus, maknanya kalau kita buat bisnes, modal kita, bisnes tu sepatutnya RM100. Modal awak RM5 dan awak nak buat juga. Awak agak macam mana apa hasil dia? Memang tak jadilah. Sama juga macam modal insan. Human capital. Atau apa, yang mana? Awak, dipanggil human capital lah, the right word. Awak perlukan 100 orang kaki tangan, tapi awak guna 5 orang je buat kerja 100 orang. So memang tak boleh jadilah. So resources ada 2, bahan, benda-benda. Seperti benda ni maksudnya benda yang tak hidup lah. Maksudnya kenderaan, seperti kalau you buat construction kena ada backhoe, I mean construction heavy vehicle lah. Okay, awak kena ada apa ni, itu dari segi peralatan. Kemudian dari segi bahan, sumber-sumber alam tu, yes, that's another thing. Okay, and then resources yang lain iaitu human capital. Awak perlukan siapa? That's why people are hiring. Okay, employers hiring employees. Kenapa? Sebab dia perlukan human resource. Sebab tu ada, awak pernah dengar tak? Ada satu department yang kalau biasa pernah dengar yang kerja-kerja office ni, pernah dengar lah. Human Resource Department. Memang ada pula khas department Human Resource. Dekat situlah dia pasal gaji, pasal bonus. Dekat situlah pasal training yang diorang kena provide to their workers, apa dia punya proper training yang kena ada, safety, all those things. So itu bawah human resource. Okay, right. And then set progress reporting guidelines. So itu okay. Maybe kita boleh tengok kat sini supaya nampak pentingan projek ni. So kita tengok why project fail. Okay, poorly managed. Okay, kenapa poorly managed? Ni ada banyak lagi. Poorly managed, undefined objective and goals, lack of management commitment, lack of solid project planning. So ni boleh baca ni, banyak like ni. So if you want to ask me, you can ask me what if you don't understand any part of this. Apa kaitan dia? So okay, contoh this one. Overruns of schedule and cost. Maksudnya apa overrun schedule and cost ni? Awak dah ada jadual. You have schedule, you have Gantt chart whatsoever. And then you have budget, you have cost budget and so on. Tapi your schedule suppose ni dah siap sampai tahap ni. Your schedule should be on this certain progress. Tapi awak behind that progress. Awak dah ke belakang daripada progress tu. Maknanya lah tak ikut schedule lah, tak ikut cost. Okay? So apa jadi? That's why I told you before. Contohnya macam bila awak lambat, awak delaykan projek awak makin lambat siap. You have to consider, you have to pay more. Kenapa? Gaji pekerja dia tak ikut kerja siap, dia ikut bulanan. Excuse me. Dia ikut working times. Okay? Belum pula, lagi lama pula ada pula yang mengandung lah, ada yang bersalin lah, bersalin lah.
ada yang sakit lah, ada yang kemalangan. So within that period yang awak extend tu akan menyebabkan kerugian lagi besar. Dan memang takkan boleh lari. Satu lagi cost overrun cost. Okay, so saya bagi contoh kenapa berlakunya overrun cost ni. Projek planning yang gagal. You all boleh tengok ni. Ini contoh yang sangat bagus untuk yang overrun schedule and cost ni, iaitu what? You will be, I'm not sure lah, you will be surprised or not. Depends sejauh mana awak enthusiast. Sebab sejauh mana awak gairah dengan management ni. Okay, but have you heard about this building? Yeah. Nak tengok? Nak tengok kelas? Pernah. Power tak power? Hebat tak hebat bangunan ni? Tengok dalam dia tak? Ni gila cantik. Ni tak HD lah, tak HD. Okay, so tengoklah bangunan ni. So this kat mana ni? Siapa tahu kat mana ni bangunan ni? Guys, do you know where is this building located at? Sydney. Sini. Ada siapa pernah pergi tak? Kecil dulu ke? Recently ke? Ada tak pernah pergi? Sydney lah, pergi sini. Aaron bawa ke? Ada tak? Cuba angkat tangan kalau ada. Ada Alright. Okay, so what do you think? Is this an example of good project or bad project? Based on bangunan ni lah yang dah siap ni. This is an example of good project or bad project. What do you think? Good project. Of course lah kan. Success project kan. Dah siap, dah boleh guna dan menjadi salah satu mercu tanda Australia. Okay. Ada sesiapa lagi nak kata? Ada pandangan? This is a good or bad project? Is this a success or fail project? Good project, yes. Good. Lagi, come on. I want to hear from most of you. Mandi kan? Mandi kena buat kerja sikit lah. Excellent project. Yes, of course lah. Excellent project, sir. Dah siap. Okay, surprisingly, it's a failure project. Okay, surprisingly. Sydney Opera House adalah projek yang gagal sebenarnya. Okay, let me ask you. Awak lebih kurang lah. Okay, tapi bagus saya suka. Sebenarnya bila awak challenge, baru senang saya nak ajar awak. Sebenarnya awak salah faham dan kita akan betulkan, lagi senang nak belajar. Okay, kelas. First of all, awak rasa lah. Berapa bangunan ni, kalau nak siap berapa lama diperlukan bangunan ni? Awak bayangkan lah ni orang kecil, bangunan ni besar lah ni, macam stadium. Paling lah. Berapa tahun untuk dia ambil untuk siap? 4. Agak-agak. 5. Okay, lagi. 4. Saya nak ingatkan awak, Twin Tower siap dalam masa 3 tahun je. 50 tahun. Saya tengok. Petronas Twin Tower berapa lama siap? Project duration. Started 1993. Siap. Okay, 3 years 1993 mula, 1996 siap. 3 to 4 years lah, 3 years. Itu ni lah, ini ni lah, Natang ni.
This guy here. Ini. Apa image ni? Apa image ni? Okay, saya sebenarnya kelas kalau saya tanya awak soalan yang awak tak sure, sebenarnya cara awak ialah awak compare. Awak buat comparison. Itu cara engineer fikir. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Okay, tengok projek lain. Saya jawab. You tengok projek ni. Ni yang ni manusia yang orang tak nampak lah. 3 tahun. 3 tahun siap. And awak rasa-rasa sepatutnya projek yang ni berapa tahun? Saya tanya semula. Berapa tahun patut dia ambil siap? Sepatutnya. I know awak mungkin dah start Google, dah start baca. Tapi supposedly. Nampak? Now you get the idea kan? So cara kita compare. Benda yang dah ada dengan benda yang. So that's the way kita fikir. Nampak? Now you give more make sense punya duration. Yes. Supposedly 1 to 2 years saja. Ini macam stadium lah. Stadium mana? Saya tengok tak ada pun sampai 2-3 tahun. Tahun dah siap lah stadium. Okay. Alright. So this project supposedly dalam 2 tahun. Bagi saya 2 tahun. Paling lama 2 tahun. And the cost. The cost. Kita tengok cost dia. Saya nak tahu. Kita tengoklah kat sini Petronas Twin Tower ni. Awak bandingkan harga dia. Harga dia berapa? 1.6 bilion. US dollar. So agak-agak berapakah cost untuk yang ni? So mungkin lah bagi saya lah kan. Mungkin 1.6 bilion ni besar sangat. Payah juga nak buat ni kan. Saya tengok stadium. Siapa peminat MU kat sini? Dah ada orang. Okay. CR. Cristiano Ronaldo. Ya, sir. Ada Manchester United. Stadium cost. Kita tengok. So cost dia 90,000. 90,000 je. 90,000 Great Britain Pound. Okay. So 90,000 GBP to USD. Okay. Alright. So kalau USD 125,000 dolar. Sekarang ni kalau harga sekarang lah. 125,000. Maknanya dalam 200,000 je. 200,000 dolar. Itu kalau stadium yang ni. Stadium Manchester United. Mana ni? Ni. Ni datang ni. Okay. So yang ini cost dia dekat tak sampai 200,000 lah. 120,000. Tapi saya ambil genap 200,000. So agak-agak awak ni operasional ni berapa patutnya? Berapa dolar awak agak-agak? Ni agak-agak je awak based on tadi awak comparison, awak tengok stadium. Sepatutnya. Sepatutnya. 7 million ni. Ini tengok lagi lah, ada tak? Stadium, kita ambil contoh lagi. Stadium Chelsea. Cost. Saya salah je ke? Chelsea. Bukan. Sekejap. Yes. 500k ya, 500k. USD ya, USD. Kita main USD. 300k, okay. Ya, ada soalan ke? Daniel, angkat tangan. 150,000. Tak ada yang tak bagi detail. Saya dia buat baru ni, yang baru tak nak baru 1 juta oh. Oh gila. Okay. So okay. Alright. Fantasy set. Oh, angkat tangan Chelsea. Alright. Saya tahu peminat Chelsea, saya tahu. Okay, anyway. So I think about about that price lah. 150, 300, 400 tu still okay lagi. 500 terlalu besar saya rasa. Tapi itulah sepatutnya. 2 tahun 300k lah. Bagi saya lah 300k. Bumbung ni mahal. Bumbung ni power. Alright. So kita tengok cerita dia yang sebenarnya. Mana? Saya saja. Kat sini je lah. Sydney Opera House. Okay, tengok kat sini. Construction started 1959. Siap tahun? Siap. Mana tu? Kita tahu Ini founded. Bukan ni maknanya dah start dibuka. Tapi siap.
Detail lah. Tengok tadi balik lah. Right, mana. Okay, alright, this one. Okay, so tengok cost dia. Okay, dia expect ni Australia dollar masa tu. 7 juta. Okay, Australia dollar masa tu RM2 dulu. Sekarang dalam mereka USD RM4. Alright. Dia punya expectation 7 million. Jadi berapa? Actual 102 million. More than 10 times. Ibarat patutnya awak punya business, okay, bisnes awak patutnya untuk apa? Bukan untung. Modal dia RM10 je. Tapi awak keluarkan sampai RM100. Maknanya good or not? Bukanlah rasa dari segi ni. Maksudnya dari segi budget dia out. Lari terus. Ini yang sepatutnya dalam project planning, inilah dia punya. Tapi yang terhasil ini. Okay. Yang kedua tengok ni. Target tahun siap. Okay, dia 4 tahun. Okay, tak apa 4 tahun. Mungkin sebab ni saya tahu kenapa. Oh, saya lupa. Tahu tak kenapa dia lama? Ini semua ni ditambak ni. Bukannya ada ni. Ini pulau tambak ni. So tambak dia memang ambil masa lah. Dia memang buat, dia tambak. Dia man-made island. Dia sambung lah sampai daripada yang tepi pantai tu. Tapi dia bawa ke sini. Okay, tu make sense lah. Mungkin lama sikit. 5 tahun, 4 tahun. Tapi expected 4 tahun. Tapi siap 14 tahun. So, I leave that to you untuk baca sendiri. Kenapa berlakunya macam tu. So, that's why sebenarnya Sydney Opera House ni projek yang gagal. Walaupun kita kata dah siap tak semestinya tak bermaksud berjaya. Okay. Kalau tidak seperti yang ikut plan, ikut cost yang sepatutnya, memang dia adalah projek yang rugi. Kalau awak hire pekerja, orang nak siapkan kerja, patutnya kerja tu dah siap esok, dia bagi 2 minggu depan. Awak rasa nak hire tak orang macam tu? Orang tu berjaya ke orang tu gagal? Kalau awak lah. Inilah awak bekerja, you work as engineer, your boss ask untuk siapkan dalam masa seminggu. Awak siapkan dalam masa 14 minggu. Is that, what do you think? What are your employer bayangkan tentang diri awak? Seorang yang berjaya ke seorang yang gagal? See, that's number one. Dia suruh awak manage project yang bernilai RM1,000. Okay, you spend sampai RM14,000. Then what do you think? Ataupun sorry, RM10,000. RM11,000, something like that. So, do you think that is a success or failure? Even though, tapi bos saya siap kerja saya. But what do you think? What do you say to that person yang makan masa yang sangat lama dan ambil cost yang lagi tinggi? So mestilah kita kata dia seorang yang gagal kan? Dalam case engineering lah. So dalam case ni, projek ni adalah projek yang gagal. Okay, alright. So, alright, itulah banyak. Okay. Ada soalan tak project planning ni? Sir, kalau dia siap awal pada planning sir. What do you think? Saya bagi awak tugasan siap minggu depan. Awak siap hari ni? Awak siapa saya rasa? Mantap lah. Hantar kan? Tapi there's another issue. Awak hantar cepat, tapi awak dapat markah skor kosong. Okay, that's number one. So, menghantar cepat, siap cepat tak siap bagus. It's good, tapi it's one of good traits. Tapi it's not enough. Tapi kalau awak hantar awal, dan markah awak tinggi. Okay, tinggi. 100 ke 90 ke 80 kan. So, what do you think? Orang macam awak tu. Hantar awal, kemudian skor. Apa pendapat awak tentang orang seperti itu? Seperti awak tu. Power kan? Itulah. Kata kat projek. Projek yang siap awal dengan kos yang lebih rendah, power. Okay? Right. Okay. Dan sebenarnya tahu tak siapa yang pioneer sekarang ni? Who's the pioneer? Saya bagi contoh Tak ada suara
jam kat sini. Lapan jam 2 hari. 120 jam 2 hari. Negara mana ni? Negara mana ni? Jepun. China pioneer sekarang ni in term of project planning. Walaupun Jepun yang canggih, tapi China yang pioneer sekarang ni. Iaitu bayangkan, ni baru cerita sikit benda ni. 57 tingkat bangunan siap dalam masa 19 hari. Dek oi. Banyak bukan satu. Banyak lagi Sekejap Ada lagi yang saya sebelum ni 30 story time lapse. China sekejap. Banyak boleh google boleh tengok je time lapse dia orang. Ni, buat hospital 10 days. Ni, kita ni semua siap ni. Ni, semua ni siap ni 10 hari. Kau bodoh-bodoh je kan. Ni bangunan ni. Memang time lapse. Time lapse. Dengan canggih lah, produk dia canggih. Tapi saya tak nak cerita lebih detail sangat. So kita boleh belajar pada mereka. Cepat, siap, kukuh, terus boleh guna. Kalau kita kalau construction yang sekarang ni, yang kita amalkan sekarang ni, dah siap tak boleh guna lagi. Kena inspect dulu, kena check satu ni. Okey, sesuai tak, ada bocor tak. Okey, baru start pasang air, masukkan air. Okey, boleh. Okey, masukkan ni. So biasanya lepas siap bangunan dalam masa 6 bulan jugalah, almost half a year, baru kita boleh guna bangunan tersebut. Dia panggil dapat certificates of completeness and compliance. Baru boleh handing key, handover key. Serah kunci. Bukan bayangkan bagi kunci. Serah kunci maknanya kita bagi kepada orang untuk guna. Dah boleh berlakunya occupation, boleh orang duduk dalam tu. Dah boleh ada pengguna. So it takes time. Tapi diorang ni terus immediately boleh guna terus sebab diorang gunakan sistem IBS, integrated. Iaitu diorang buat panel-panel, diorang siapkan dekat kilang macam IKEA punya produk, atau diorang pasang. Tapi IKEA tu kita talking about furnitures. Now we talking about bangunan, structures. Okay, dia create the parts in dia kilang besar-besar tu dan diorang bawa ke tempat yang diorang nak buat tu. Jadilah Coco Crunch. Alright. Senang je kan. Okay. So bayangkan awak datang college sini sekejap lagi. Katakan bulan 10 ni. Contoh. Tapi memang tak confirm, memang tak ada lagi maklumat. Tapi kata bulan 10 ni, kalau kita dalam fasa 3 dah kena masuk. Tapi kalau fasa 2 lagi tak boleh. Sekarang kita kat fasa 2. Kalau college matrikulasi kerja Pahang ni, bulan 10 awak masuk, awak balik ke college. Bulan 10, 1 bulan 10. Lepas tu kita pun belajar macam biasa. Kemudian ada cuti nanti. So awak balik semula. Baru belajar 2 minggu, 2 minggu lebih dekat sini. Awak pun balik rumah. Okay, awak baliklah rumah awak kan. Dah habis belajar kan, dah cuti kan, balik rumah. Lepas tu awak cari, mana rumah aku? Ni nak cari tempat lain dah. Sebab awak tengok, bila masa ada bangunan 57 tingkat kat rumah aku ni? How fast is that? Maknanya awak baru kejap, baru 2 minggu lebih awak balik mana-mana, awak balik rumah awak, dah ada bangunan. Tahu rasa awak selesai. So that is how we want to imagine. 57 story building dalam masa 19 hari. Macam biskut je. Okay. Alright, so itulah contoh. Okay, so itulah contoh projek yang gagal dengan projek yang berjaya. Okay, so last but not least, saya nak cerita sikit tentang QC tu ni, iaitu definition of QC tu, QC, quality control. Okay, I think okay, kat sini kita tengok dia punya definition dia. It's a procedure or set of procedure intended to ensure that manufactured product or performance service adheres to defined set of quality criteria, meets the requirements of the client or customer. So basically,
it is not about meeting, it's not only about quality control ni lah. Quality control is not just about kita capai quality, kita nak quality yang tinggi. No. It is about what we have to do. What are the procedure? What are the set of procedures yang awak kena buat untuk detect masalah dan baru awak perbaiki supaya capai kriteria yang awak nak. So it's not just about quality bagus je. Maksudnya awak kena tengok dia punya definition dia ada dua pecahan. First one is to ensure, to is taking a procedure or set procedures. Maknanya awak ambil tindakan lah. Ada proses-proses yang awak kena ikut untuk detect, untuk memastikan yang awak punya produk awak tu mengikut menepati piawai. Okay, kalau tidak dia kena set supaya meets the criteria, kena berlakukan sesuatu. But the keyword here ialah product. Okay, product. Maknanya quality control ni dia fokus pada produk. Okay, dia dah siap produk tu. Contohnya cara dia ialah dia testing. Contohnya kita ada tablet. Okay, saya ada Samsung S7 kat sini kan. So dia orang pun dah siap. Apa dia orang buat? Dia orang akan testing. So antaranya dia orang testing screen, dia orang calakan, dia orang biarkan on, dia orang main game yang heavy. So when you watch video yang review tu, sebenarnya engineer dah buat dah sebelum dia orang dah buat. Tapi dia orang tak adalah buat video kan, sebab itu secret. Berkaitan dengan quality control. So dia orang check. Okay, apa yang nak kena baiki? Capai tak matlamat dia? Sepatutnya bateri dia tahan sampai 4 jam. Tapi dia check 3 jam. So dia kena do something. Dia kena check kat mana masalah dia. Apa yang perlu diimprove, apa yang perlu ditukar. So dia fokus pada produk dengan part-part daripada dalam produk tersebut. Okay, so dia orang akan check. So biasanya kalau kilang testing. Cara prosedur yang digunakan adalah testing, and then guna QC tools untuk naraikan data. Check data, buat data dan analyze mana yang nak kena selesaikan, mana yang nak kena betulkan dulu dan sebagainya. Lawan ataupun kawan kepada QC ialah quality assurance ya. Tapi saya tak nak terangkan lah, ini akan belajar kat universiti nanti. Okay, quality assurance. Quality assurance dia fokus pada proses. Pada proses tu sendiri. Contohnya delivery. Delivery dia, macam mana projek tu nak dari segi delivery, macam apa quality dia, macam nak pastikan sampai tak rosak. Okay, sometimes produk okay, produk sihat dah, power dah, tapi masa tengah hantar tu jatuh lah, apalah. So quality tak sampai kat customer tak puas hati, kata rosak. Bukan sebab produk tu rosak, sebab penyampaian delivery, proses penyampaian tu berlakunya masalah. So macam mana nak pastikan? So dia orang akan prevent, elakkan masalah tu berlaku. So dia orang letak kotak yang cantik, letak bubble wraps, letak apa lagi kan. So mungkinlah itu mana nak elakkan benda tu daripada berlaku. Itu quality assurance lah. Tapi saya tak nak cerita tentang quality assurance. Ini kita tentang quality control saja. And ini adalah purpose untuk quality. Okay, kenapa awak guna smartphone awak tu? Kenapa awak tengok? Kenapa smartphone makin lama makin canggih, makin murah, makin banyak saingan? So awak boleh relate kan? So antaranya sebab dia kenapa nak kena ada QC ialah to ensure the completed work meets the specification. That is number one. Dah siap, nak pastikanlah kita buat QC tu, kita buat quality control ni supaya nak pastikan produk ni capai kriteria dia. Kalau kata bateri dia fast charging lah. Kalau dia punya processor dia NT2 benchmark dia 70,000 lah. Okay? Okay, right. So to reduce customer or client complaints. Ini untuk customer satisfaction lah. Customer tak complain. To improve reliability of products. Okay, bagi saya yang sebenarnya tak sebut dalam ni, tapi semua ni pasal customer. To reduce production cost. There's another one yang paling utama sebenarnya, iaitu this one. Tak sebut dalam ni. Okay, sebenarnya kenapa company nak pastikan quality control dia orang ada? Okay, saya bagi pengakhiran pada sesi pada hari ini, iaitu persaingan yang sangat kuat. Kalau awak tidak pastikan kualiti awak terjamin, produk awak terjamin, macam mana awak nak bersaing? Sebab orang lain sentiasa, pesaing lain sentiasa memberikan produk yang berkualiti. So, quality control is important. One of the purpose of quality control ialah untuk mendepani, to face the challenge of competition, high competition. Okay, alright. Okay, itu saja daripada saya. So, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye class. Thank you.